billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik lepas main subuh dan juga lepas baca Yasin tadi. Cuba senyum sikit. Senyum tu kan sedekah. Jadi topik perbincangan kita pada hari ini cukup menarik, iaitu dalam topik ibadah, iaitu berkaitan dengan sedekah walaupun sempit. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda tetamu istimewa kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, nampak Ustaz pun pagi-pagi dah senyum dah. Jadi kepada para penonton sekalian pun kena senyum sebelum kita nak mulakan perbincangan kita pada hari ini. Kepada para penonton yang nak bersama ataupun nak hubungi Ustaz, boleh call kita di talian 1800 88 1677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik para penonton, jom sama-sama kita tumpukan perhatian dalam topik perbincangan kita pada hari ini, bab ibadah sedekah walaupun sempit. Sebagai mukadimah Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih kepada Dai Aiman dan semua penonton yang bersama kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Di mana pun kita berada pada waktu ini, bagaimanapun kondisi kita waktu ini, apa yang kita harapkan semua kita diberi kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kalangan kita yang sakit, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala sembuhkan sahabat-sahabat kita. Bagi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang dirundung dengan pelbagai masalah, kita mohon kepada Allah supaya Allah rungkai masalah-masalah mereka, kerana kita percaya, sangat percaya bahawa Allah berkuasa untuk menyelesaikan semua masalah yang ada kepada kita. Tajuk perbincangan kita pada hari ini satu tajuk yang barangkali kita nampak macam biasa. Sedekah, biasalah sedekah, semua orang sebut sedekah. Tetapi percayalah bahawa tajuk ataupun maudhu' ini sangat penting. Kita nak tahu maudhu' ataupun tajuk itu penting ataupun tidak penting. Antara caranya ialah kita lihat perkara tersebut ada ataupun tidak saranan-saranan yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Saya percaya, saya yakin semua kita tahu bahawa beratus-ratus ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang sedekah. Beratus-ratus hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang infak, tentang mengeluarkan sebahagian daripada harta kita. Itu memberi gambaran bahawa sedekah ini satu perkara yang sangat penting, satu ibadat untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah sedekah itu ada yang meletakkan kalimah itu ada kaitan dengan as-sidqu. As-sidqu maksudnya benar, jujur, telus. Jadi orang yang bersedekah itu antara ciri orang yang benar imannya. Seperti mana yang kita ketahui, iman itu sesuatu yang harus dibuktikan, sebab dalam hati itu Allah Ta'ala dan iman yang Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Adapun antara buktinya ialah apabila kita tunjukkan, zahirkan bukti, iaitu antaranya kita bersedekah, menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran di antara orang yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala
Allah Ta'ala sebut alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala menyebut orang yang menginfakkan, orang sedekahlah dai, harta mereka bil-laili wan-nahar, malam dan siang. Maksudnya tak ada waktu dia tak infak. Maknanya sedekah ni waktu mana-mana pun boleh. Tak kira siang, tak kira malam, tak kira senang, tak kira susah. Dan orang ini, dia sedekah ini sirran wa alaniyatan. Sama ada secara sulit ataupun secara terang-terangan. Tak kisahlah. Janji ikhlas. Nawaitu dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka ini mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Ada ganjaran di sisi Tuhan mereka. Maknanya ada pahala yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada mereka. Dan orang macam ni, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak rasa takut, mereka tak rasa duka cita. Waktu mana mereka tak takut, tak duka cita ni? Yang pasti, apabila kembali kepada Allah, dia tak takut. Sebab dia dah infakkan, dia dah sedekah harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala bila bertemu Allah. Itu untuk akhirat. Untuk dunia dia tak rasa takut, dia tak rasa duka cita. Walaupun berapa yang dia keluarkan, dia tak rasa rugi. Dia tak rasa rugi. Oh, dia kata dah habis dah duit saya 2,000, 3,000. Ikut kemampuan dia lah. Kerana dia percaya apa sahaja yang dia belanjakan dalam bentuk sedekah itu, Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Apa saja yang kamu infakkan daripada sesuatu apa saja, maka Allah akan ganti. Kenapa tu Allah ganti? Sebab Allah ini adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ar-Razzaq huwa Allah. Rizki itu kadang-kadang kita sebut rezeki, ini rezeki. Tapi kita kena ingat juga Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Yang kita ada rezeki ni sebab ada Ar-Razzaq. Kita ada harta ni sebab ada pemberi harta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah menjadi satu semangat dan kekuatan kepada kita dalam hidup, supaya antara agenda kehidupan kita ini ialah untuk kita infakkan sebahagian harta kita ke jalan Allah. Nawaitu pasti sekali kerana Allah, bukan kerana manusia. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz highlight satu perkataan ni, bahawa yukhlif, maknanya Allah akan ganti balik. Jadi don't worry, setiap duit yang kita keluarkan Allah akan ganti. Sahabat kita ni nak tanya satu soalan Ustaz. Ya. Boleh kita raikan? Silakan. Di Facebook bersama dengan Al-Shal, bagaimana yang dikatakan kuasa sedekah itu dapat menghapus dosa, membersihkan jiwa dan harta, memanjangkan usia dan menjadi kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang disebut oleh ataupun yang ditanya oleh sahabat kita Al-Syai tu ya. Al-Syai. Kuasa sedekah ni macam kita tahu merupakan satu kuasa yang sangat besar. Kuasa yang sangat besar. Seperti yang kita sebut di awal tadi, perintah sedekah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perintah daripada Allah, dia ada maqasid, dia ada tujuan matlamat daripada Allah Ta'ala syariatkan sesuatu. Kita ambil contoh umpamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksudnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah sebahagian harta mereka itu, iaitu sedekah ataupun zakat. Tujuannya ialah tutahhiruhum, untuk menyucikan, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka. Ada dua di situ. Untuk kita bersihkan hati dan harta. Dua H. Hati kita perlu dibersihkan. Yang kedua, harta juga perlu dibersihkan. Hati kenapa perlu dibersihkan? Kerana pada semua orang, tak kira siapa dia, akan ada dalam hati kita ini rasa sayang. Dalam hati kita penting diri, kepentingan untuk diri kita saja. Maka cara nak bersihkan hati itu ialah dengan bersedekah.
Dan begitu juga dalam harta kita itu, walaupun duit kita, tapi agama meletakkan sebahagian itu sebenarnya adalah milik orang-orang yang memerlukan. Orang miskin, orang fakir, anak yatim dan sebagainya. Seolah-olah da'i iman, katakanlah orang itu dia ada duit, katalah berapa jumlahnya, dia kena fikir bahawa dalam jumlah yang ada itu, dia kena letakkan juga beberapa, kita kata peratus ataupun berapa jumlah ikut kemampuan dia untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Ini yang kita sebut sebagai suatu untuk kita bersihkan jiwa kita dan juga kita bersihkan harta kita. Dan apabila hati kita bersih, harta kita bersih, apa yang kita dapat? Kita akan dapat ketenangan, as-sakinah. Kita dapat ketenangan, dan ketenangan ini hanya akan dirasai oleh orang yang infak harta dia ke jalan Allah. Justru kalau nak cerita bagaimana manisnya sedekah ini, suka disebut. Sebab dia persoalan hati. Dia ketenangan itu, rasa tenang itu datang daripada hati. Dan bila kita bersedekah, kita akan rasa sayang, kita akan menghargai orang lain, dan kita memandang manusia ini adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan kita rasa ada tanggungjawab kita dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahualam. Saya bila kita ada misi bantuan tu Ustaz bila kita hantar pek-pek bantuan Ustaz, yang satu benda yang memberi kita ketenangan bila mana orang tu angkat tangan dan doakan untuk kita Ustaz. Allahu Akbar. Jadi kita rasa macam tenangnya rasa hati. Rasa ringan je nak memberi kepada orang yang memerlukan. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook ni ada satu soalan, Ismail Mat Isa. Siapakah golongan-golongan yang lebih afdal diberi sedekah? Dan apakah kategori-kategori sedekah walaupun sempit yang disyariatkan dalam Islam? Apakah golongan yang utama Ustaz? Baik, sebenarnya bila kita sebut keutamaan, dia akan berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Siapakah orang-orang yang utama diberikan sedekah itu? Ataupun mungkin akan kita bicarakan adakah tempat tertentu umpamanya kita berikan infak dan sedekah kita. Kalau mengikut dalam satu hadis An-Nasa'i ataupun hadis Turmizi, Rasulullah SAW menyebut begini, as-sadaqatu alal miskin, as-sadaqatu alal miskin sadaqah. Bila kita sedekah kepada orang miskin, ia adalah bentuk sedekah. Itu satu sedekah. Betul lah. Bila kita sedekah kepada orang miskin, itu sedekah lah. Betul lah. Cuma Nabi kata wa ala dzil qarabati ithnatan. Tapi untuk kaum kerabat, untuk kaum keluarga sendiri, sadaqatun wasilatun, iaitu kita akan dapat dua. Apa dia yang dua tadi? Sadaqatun, sedekah. Yang kedua ialah silah, iaitu silaturrahim. Hadis ini dan juga hadis-hadis seumpama ini adalah di antara hadis yang menggambarkan kepada kita bahawa sebenarnya ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, kita kena juga memandang orang sekeliling kita, orang terdekat dengan kita. Adalah tidak patut, kita cakap, adalah tidak patut kita bersedekah ribu-riba di luar sana, tapi membiarkan keluarga terdekat sendiri berada dalam kesukaran. Hadis ni bukanlah nak menghalang untuk kita bersedekah pada sesiapa, tak. Boleh pada sesiapa. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, kalau kita sedekah kepada kaum kerabat yang terdekat yang memerlukan, kita bercakap yang memerlukan, maka kita dapat dua pahala di situ, iaitu sedekah, dan yang kedua ialah silah. Hubungan kita yang kita sebut sebagai silaturrahim. Sebab agama ni dia agama yang memberatkan hubungan silaturrahim. Membina hubungan silaturahim itu bukan sunat, bukan perkara yang harus, tetapi membina dan menjaga hubungan silaturahim itu adalah sebagai suatu yang wajib, suatu yang fardu
memelihara dan menjaga hubungan silaturahim. Dalam kita memberi bantuan kepada orang lain, pastikan adik-beradik kita ataupun ahli keluarga kita yang perlu diutamakan, Ustaz, ya. Betul. Baik, pada para penonton, banyak lagi yang akan kita kupas berkaitan dengan topik kita pada hari ini, sedekah walaupun sempit. Baik, para penonton, kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kita pada hari ini dalam membincangkan bab ibadah sedekah walaupun sempit. Kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita, Pak Suli Romli. Soalan saya, perlukah kita dahulukan sedekah dari keutamaan sendiri walaupun terdesak sehingga terpaksa mengikat perut semata-mata tidak sanggup melihat saudara sesama Islam di luar sana kelaparan dan terpaksa meminta-minta? Mohon pencerahan, Ustaz. Baik, bagi menjawab persoalan Pak Suli Ramli ini, saya nak baca satu hadis Nabi SAW yang boleh kita lihat dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW menyebut al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kata Rasulullah SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya ialah memberi lebih baik daripada meminta. Kemudian Nabi kata, wabda biman ta'ulu, dan kamu kena mulakan dengan orang yang dikatakan sebagai tanggungan kamu. Kita kena mulakan tanggungan kita dahulu. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebut wa khairus sadaqah an zahri ghina. Maknanya kita bersedekah dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala beri kesenangan kepada kita. Baik, apa yang kita nak sebut daripada apa yang Pak Suli Ramli ni tanya ialah, perlukah kita sedekah daripada keutamaan kita sendiri? Jadi saya baca hadis tadi, memang konsep sedekah ini adalah konsep yang baik kerana tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang kedua, kena mulakan dengan keluarga kita dahulu. Jangan sekali-kali kita membantu orang lain dalam keadaan kita sendiri, keluarga kita sendiri kelaparan. Itu tak dibenarkanlah. Cuma dalam konsep agama ni dia ada al-ithar. Al-ithar maksudnya kita mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Cuma kita kena pastikan juga tadi, dalam keadaan kita mengutamakan orang lain, tanggungjawab kita kepada keluarga kita itu mesti diutamakan. Sebab banyak hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat supaya memulakan infak itu kepada keluarga yang terdekat. Ini kebimbangan Nabi lah kalau kita boleh sebut. Supaya tak berlaku tolong orang, anak sendiri kelaparan, keluarga sendiri meminta-minta kepada orang lain. Jadi konsep di sini ialah konsep kita membantu orang lain pada masa yang sama, kita kena pastikan keluarga kita terpelihara. Dan perasaan kita kasih kepada orang-orang di luar sana itu satu perasaan yang baik. Ini perasaan orang mukmin lah yang Nabi gambarkan sebagai kamathalil jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu ni dia fikir bukan untuk diri dia saja tetapi untuk orang lain juga. Atau Nabi SAW pun bila dapat satu makanan, kalau kita ingat tentang kisah susu tu saya, yang mana walaupun sedikit tetap panggil orang untuk makan bersama saya. Mungkin ini keberkatan dalam sesebuah sedekah yang diberikan tu saya. Betul. Maknanya dalam ajaran ataupun dalam syariat ini kita berkongsi rezeki. Selalu kita bersebutkan kongsi rezeki. Maknanya Nabi gambarkan walaupun kita kata segelas susu tapi dikongsikan untuk semua orang. Dan disebut dalam hadis keberkatan itu mula-mula nampak macam tak cukup. Memanglah
dalam huraian hadis tu kata itu mukjizat, tapi nak gambarkan bila keberkatan itu dia akan cukup pada semua orang. Jadi orang mukmin ni, orang Islam ni, dia bukan sekadar kita kata bersedekah, tapi dia percaya apa yang dibuat itu akan ada barakah dia, akan ada kebaikan yang Allah Ta'ala telah janjikan. Itu dia. Jadi jangan risau. Kita keluarkan tadi Ustaz sebut apa? Allah akan ganti balik dengan yarzuqu man yasha' bighairi hisab, dengan satu gantian yang cukup banyak sekali Allah beri kepada kita. Baik sahabat, kita ada satu soalan Ustaz, boleh kita raikan? Silakan. Okey, kita bersama dengan Awa Musma. Soalannya, bagaimana hendak mengaitkan kehebatan sedekah dengan alam kubur dan alam barzah? Dan yang kedua, apakah cara untuk mencapai matlamat sedekah itu kerana Allah? Okey Ustaz. Baik, yang pertama, bagaimana kita hendak kaitkan kehebatan sedekah dengan alam kubur dan alam barzakh? Yang pertama, jawapan kita ialah apa sahaja yang kita buat ni di dunia ni, bekalan amal soleh dan sebagainya, itu sebenarnya kita sedang mencari bekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu mencari bekal kerana sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Jadi sedekah itu adalah bekalan kita. Bekalan kita untuk kita ke alam barzah, untuk kita ke alam akhirat. Kerana semua yang ada di dunia ini kita akan tinggalkan. Semua kita akan tinggalkan. Orang yang sayang macam mana pun pada kita, dia tak akan ikut kita. Betul tak ni? Tak ada orang akan ikut kita. Harta pun tak akan ikut kita. Tapi yang akan ikut kita ialah amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Itu secara umum. Yang kedua, memang disebut dalam satu hadis riwayat At-Tabrani bahawa Rasulullah SAW menggambarkan ada kesan yang sangat baik kepada ahli kubur yang waktu hidupnya bersedekah, infakkan harta di jalan Allah, di mana Rasulullah SAW menyebut inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur wa innama yastazillul mu'min yawmal qiyamati fi zilli sadaqatihi atau kama qala. Kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya alam kubur. Maknanya dengan sedekah ini memadamkan kepanasan berada dalam alam kubur, ataupun dalam bahasa lain memberi kedinginan, memberi keamanan, memberi keselesaan kepada ahli kubur. Kesananya apa? Daripada sedekah tadi. Dan begitu juga Rasulullah SAW menyebut pada hari kiamat orang yang bersedekah ini dia bernaung di bawah naungan sedekahnya. Jadi amalan sedekah ni dia bukan amalan biasa, amalan yang akan memberi manfaat waktu dalam kubur, waktu kita dibangkitkan oleh Allah, dan waktu kita sebelum Allah Ta'ala beri keputusan bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Silakan. Kita bersama dengan Cik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Ahmad Sukri Yusof. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Semua kalau orang ada duit tak apa Ustaz. Kalau banyak duit senanglah nak bersedekah. Soalan saya Ustaz, sekiranya kita ni dalam kesempitan, fasa tajuk kita sedekah dalam kesempitan ni, dalam sempit macam ni, bila kita sempit tapi kita teringin nak bersedekah, adakah option atau pilihan lain yang terbaik yang kita boleh lakukan selain dari yang kita patut lakukan? Kita nak bersedekah boleh kita lakukan selain daripada menggunakan wang ringgit, contohnya tenaga ke, ataupun senyum itu lain Ustaz. Nak ni senyum tu kita tahulah senyum tu bersedekah, tapi apakah option lain yang paling baik, terbaik untuk kita selain daripada sedekah wang ringgit ini Ustaz dan Dai? Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, berdasarkan dalam satu riwayat Muslim, satu hadis daripada Abu Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, cerita tentang golongan fakir al-muhajirin
mereka berkomunikasi, mereka bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan mereka begini, kata mereka kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Kata mereka kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya ni dia berlalu dalam keadaan dia dapat banyak pahala, ujur, banyak pahala. Mereka ni semayang macam kita semayang. Kemudiannya mereka puasa macam kita puasa. Tapi mereka ni ada kelebihan, mereka ini bersedekah dengan kelebihan harta yang ada kepada mereka." Ini kalau dalam perbahasan hadis, ahli-ahli hadis kata, ulama-ulama hadis kata, tengok para sahabat ni, dia dengki ni bukan dengki nak jatuhkan orang, benci orang, macam mana aku nak jatuhkan dia, tak. Dia riptah ni maknanya dengki yang dibenarkan ni, kenapa aku tak boleh buat amal soleh lebih banyak daripada orang lain? Masya Allah. Susah ada yang iman kita macam ni, betul tak? Betul. Tapi inilah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kelebihan mereka, mereka bersedekah. Lalu Rasulullah SAW pun jawab. Ini jawapan yang Cik Umar tanya tadilah. Nabi kata, "Tidakkah Allah Ta'ala juga beri ruang kepada kamu untuk kamu bersedekah dalam bentuk yang lain?" Apa dia? Antaranya ialah kata Nabi, setiap tasbih itu sedekah. Kita sebut subhanallah, 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 itu juga sedekah. Nak sedekah banyak tak ada, betul tak? Kita ganti dengan kita bertasbih. Wa kullu takbiratin sedekah. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah juga sedekah. Dan kita sebut La ilaha illallah, wa kullu tahlilatin sedekah. Kita sebut La ilaha illallah, sedekah. Amar ma'ruf juga sedekah. Nahi munkar juga sedekah. Bahkan kamu bersama isteri kamu juga adalah sedekah. Jadi para sahabat kata, bila bab kata bersama dengan isteri pun sedekah, kata mereka, datangkan pergi dekat isteri, hubungan dengan isteri pun sedekah juga ya Rasulullah. Nabi kata, apa berlaku kalau dia buat benda yang haram? Dia mendatangi wanita yang tidak halal padanya, mesti itu satu bentuk dosa. Maksud di sini daripada hadis ini bahawa sedekah ni banyak bentuk dia. Banyak bentuk. Cuma kita nak sebut begini Naik Aiman, kita tak nak gunakan hadis ni, nanti orang yang ada harta ni ataupun kemampuan bersedekah ni, dia tak nak sedekah, Aiman. Stop pula. Kami nak amalkan tahlil, zikir dan sebagainya. Maka gambaran di sini sedekah itu banyak bentuk. Dalam riwayat yang lain, orang-orang muhajir ini balik, dia pun beramal. Tak lama kemudian dia datang jumpa Nabi balik. Dia kata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya ni bila dengar hadis-hadis, dia pun amal juga. Beramal juga. Allahu Akbar. Dia pun tahlil, dia pun tahmid, dia pun amal ma'ruf, nahi munkar." Bila sampai soalan tu, Nabi kata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang dikehendaki. Maknanya, tak boleh kata apa dah lah. Maknanya itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Cuma hadis ni menggambarkan kepada kita, kita boleh bersedekah mengikut kemampuan kita. Dan tidak boleh jadi sebab ataupun alasan tak nak buat baik dalam hidup ni. Banyak ruang baik. Jadi salah sekali sedekahlah. Sedekah pun tidak, tahlil pun tidak, amal ma'ruf pun tidak, segala-galanya tidak, dengan alasan kami tak ada duit. Ini maksud yang ingin disebut oleh Nabi SAW. Kalau sedekah pun dia, zikir pun dia, Masya Allah, itulah yang kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia saya. Betul. Masya Allah, hebat orang kaya-kaya kat luar sana. Baik, kita berehat seketika para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah. Macam mana anda dah sedekah subuh ke pagi ni? Mudah-mudahan anda semua didoakan oleh para malaikat supaya Allah menggantikan semula dengan gantian yang cukup istimewa untuk anda semua. Baik, tadi sebelum rehat kita ada bicarakan tentang orang kaya, Ustaz. Nak tak nak orang kaya ni dia adalah kelebihan dia yang Allah berikan. Dia berzikir juga, dia buat amal dan sebagainya, dan juga dia bersedekah. Tapi Ustaz, ada setengah orang kaya ni Ustaz, dia perbanyakkan amal soleh Ustaz, tapi bab sedekah ni dia mungkin dia kurang sikit Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz, di manakah keutamaan yang perlu kita letakkan? Mungkin dia pergi haji dah berkali-kali dah, umrah pun dah berkali-kali dah, tetapi bab sedekah ni dia mungkin sedikit kurang Ustaz. Saya bila Dai Aiman tanya begitu, saya teringat satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang pemikir Islam yang berasal dari Mesir, meninggal tahun 1996. Dalam salah sebuah bukunya berkenaan dengan taubat, berkenaan dengan istighfar, beliau sebut begini lebih kurang. Dia kata setiap orang ni kena istighfar, kena mohon ampun kepada Allah. Walaupun kita nampak kita ni ahli taat, walaupun kita nampak kita ni bukan ahli maksiat, tapi kita kena taubat, kita kena istighfar. Antara sebab dia kata, antara sebab dia bagi contoh, umpamanya kita lepas saja solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, antara disunatkan kepada kita beristighfar kan, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tak ada orang lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tak ada. Alhamdulillah kemudian istighfar dulu. Kenapa istighfar? Sedangkan kita baru sudah solat, wuduk ada lagi ni, kesan wuduk ada lagi. Kata Syekh Ghazali, mungkin dalam solat kita itu kita lalai, mungkin dalam solat kita itu ada kelemahan-kelemahan bacaan kita. Dan begitu juga kita kena istighfar, kita kena mohon taubat, kerana mungkin kadang-kadang kita buat sesuatu ibadah, kita fokus sesuatu ibadah, kita tinggalkan ibadat yang lain. Itu saya nak jawab persoalan yang ditanya oleh Dai Aiman tadi. Maksudnya, umpamanya Allah Ta'ala memberi kesenangan kepada kita, duit kepada kita. Sebagai contoh, umpamanya kita, Allah Ta'ala bagi, katakanlah bagi kepada kita rezeki yang luas, umpamanya kita katakanlah kita ada kemampuan untuk menunaikan haji. Menunaikan haji cukup sekali seumur hidup. Tapi mungkin kerana Allah Ta'ala bagi rezeki lebih ni, kemampuan kita mungkin boleh buat setiap tahun. Contoh, mungkin kita peruntukkan 200,000. Ni package yang 200,000. Setiap tahun kita gunakan 200,000. Kalau ikut pandangan Dr. Yusuf Qardawi dalam Fiqhul Aulawiyat, apa yang dibuat ini tak berapa tepat dengan tuntutan agama. Kerana kata beliau, yang wajib itu ialah kita buat sekali saja. Haji bukan tiap-tiap tahun, makna sekali saja. Sepatutnya duit itu, kata Qardawi, digunakan untuk membantu orang lain ni ramai lagi. Orang, anak-anak yang butuh huruf, nak sambung belajar apa semua, duit tak ada, orang dalam kefakiran, kemiskinan dan sebagainya. Patut dahulukan itu dahulu. 200,000 tu Ustaz? 200,000 itu. Cuma ada juga orang bertanya, dan dia kata tak boleh. Mungkin kita boleh tukar pada umrah jugalah. Dia kata tak boleh, dia kata Ustaz, dia rindu. Masuk je bulan Ramadan, rindu nak buat umrah. Masuk Ramadan nak buat rindu. Agama ni bukan kerana rindu. Agama ini berteraskan kepada syariat, berteraskan kepada keutamaan amalan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi saya fikir sepatutnya duit yang ada itu sebahagiannya kita gunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Tapi kalau ada jawapan begini pula, dia kata memang dia pergi, tapi ada pun juga peruntukan 200,000 lain untuk membantu orang lain. Itu dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang kita maksudkan ni, sampai orang yang susah tak dapat kerana digunakan untuk yang dia kata rindu-rindu tadi tu, rindu Kaabah lah, rindu Madinah lah, yang sepatutnya dia boleh membantu keluarga miskin itu dengan dia beri bantuan pendidikan sebagai contoh, maka keluar
keluarga itu daripada kepompon kemiskinan, kerana anak ni diberi pendidikan, diberi kemahiran, jadi orang berjaya. Sebab kita kena faham bahawa golongan yang susah ni, orang yang fakir miskin ni, antara faktor besar boleh keluar daripada kemiskinan ni adalah kejayaan anak-anak dalam pendidikan. Itu fakta. Itu fakta. Dia yang boleh mengubah keluarga dia. Mengubah keluarga dia. Untuk ibu ayah dia untuk berubah, untuk dah nak baiki balik mungkin tak sempat lah. Tapi melalui pendidikan anak-anak, kemahiran yang ada kepada anak-anak, insya-Allah mereka boleh bantu keluarga ini untuk keluar dari kepompong kemiskinan menjadi orang yang berjaya, insya-Allah. Masya-Allah. Beruntungnya orang kaya kan. Baik, kita ada sahabat kita nak bersama dengan Fadil Ustaz. Kita bersama dengan Nur Hayati Ismail di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Aiman. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kaya sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih, silakan. Da'i. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Iyat nak tanya, dalam kesempitan tu, bila kita datang rasa ragu-ragu tu, adakah Allah akan terima sedekah tu, Ustaz? Dan kadang-kadang bolehkah kita berdoa agar dicukupkan rezeki, sedangkan kita tahu Allah Maha mengetahui? Dan boleh juga, boleh tak kalau Ustaz, Kak Iyat katakan, ibadah ni sebenarnya kena dipaksa, Ustaz? Jadi itu saja Kak Iyat nak minta panduan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz. Ibadah, adakah perlu kita paksa ibadah ni? Itu yang kita sebut sebagai mujahadatun nafsi. Dia yang kita susah nak ibadat ni, bukan ibadat tu susah sangat, tak susah pun. Sedekah tak susah pun, apa payahnya? Keluar dompet je, betul tak? Solat pun bukan susah pun, hanya dalam berapa minit saja. Cuma yang kadang-kadang yang menyebabkan kita susah tu sebab hawa nafsu, sebab bisikan syaitan yang menghasut kita supaya kita tidak melakukan kebaikan. Seperti mana orang nak bersedekah, syaitan ini bisikkan kefakiran. Maknanya kalau kamu bersedekah ni, kamu tak takut fakir ke? Kamu tak takut miskin ke kalau kamu bersedekah? Jadi hasutan-hasutan seperti ini yang menyebabkan kadang-kadang orang sukar untuk melakukan ibadat. Cuma kita percaya melalui latihan, berterusan lawan hawa nafsu, akhirnya Allah Ta'ala akan bagi halawatul iman, halawatul ibadat, kemanisan iman, kemanisan ibadat yang kita sebut di awal tadi. Yang ni susah nak terang macam mana manisnya infak, manisnya bersedekah, manisnya menolong orang, manisnya berzakat, manisnya mendamaikan perbalahan orang lain. Macam mana rasa manis tu, susah nak sebut. Sebab itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala letak dalam hati kita. Jadi apa yang disebut oleh Kak Iyat tadi, Puan Nur Hayati tadi, kalau kata perlu kita paksa peringkat awal, kita paksalah untuk melawan hawa nafsu kita. Yang kedua, kita bersedekah ni tanpa was-was. Tanpa was-was. Ya betul, bila kita bersedekah ni macam-macam perasaan. Ada macam ni, ikhlas ke aku ni? Aku bagi ni ikhlas ke? Jadi cara macam mana? Bagi je. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kita bersedekah, layak ke orang ni terima sedekah saya ni? Tak apa. Yang penting kita bersedekah, kita nak cari apa yang kita sebut sebagai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Kak Iyat juga tanya tadi, adakah kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita berdoa supaya Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita, murahkan rezeki kita? Adakah patut begitu? Bukan patut menjadi satu keperluan kepada kita, kerana ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah parti kepada ibadah. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul, Allah Ta'ala menentukan, tetapi kita pun tak pasti bagaimana kedudukan kita. Sebab tu ada hadis yang menyebut siapa yang nak dimurahkan rezeki dia, hendaklah antaranya ialah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dia hubungkan silaturahim. Hadis ni menggambarkan kepada kita boleh berlaku perubahan. Mungkin Allah Ta'ala
letakkan mungkin umur kita sekian-sekian, tapi Allah Ta'ala boleh ubah dengan kehendak dia, dengan maha kuasa dia, mungkin dipanjangkan umur kita kerana kita membantu saudara-saudara kita, kita infak. Dan saya terbaca satu tulisan, sebenarnya bila orang ni pemurah, menolong orang, membina silaturahim ni, dipanjangkan umur ni, ia terpakai pada semua manusia. Maksudnya, kalau non-Muslim pun, dia suka tolong orang, dia bina hubungan silaturahim, dia buat CSR, Allah akan bagi kesihatan dia. Allah panjangkan umur dia. Ini yang boleh kita lihat. Justru itu kalau kita lihat tokoh-tokoh yang tidak beragama Islam, ahli-ahli korporat besar pun, mereka punya sumbangan mereka untuk basmi kemiskinan 10 juta, 500 juta. Jadi kita tak payah sebut tentang soal pahala ditimba tak, itu persoalan lain. Tapi persoalan yang saya nak sebut, kerana sumbangan itu Allah Ta'ala akan bagi umur yang panjang, kesihatan yang baik. Kalau non-Muslim pun begitu, apatah lagi kita orang Islam. Jadi menjawab persoalan Puan Hayati, memang sangat wajar, sangat perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Mohon apa saja, antaranya Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita. Kita tak mahu dalam hidup kita, kalau bolehlah meminta-minta dengan orang, merayu-rayu dengan orang. Sebab sampai meminta-minta, merayu-rayu, meraih simpati ni, sampai nangis-nangis ni, ini satu bentuk yang tak berapa bagus, yang tak berapa baik. Wallahualam. Kita takut bila mana kita ni suka meminta-minta, Allah akan buka pula jalan kemiskinan untuk kita. Baik Ustaz, kita berehat seketika. Boleh. Para penonton jangan ke mana-mana, terus bersedekah bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita ada pemanggil di talian Ustaz. Boleh kita raikan? InsyaAllah. Baik. Boleh. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ada dua perkara nak tanya dengan Ustaz. Ya. Hello? Halo, silakan. Okey, soalan saya, kita ada seseorang yang selalu berhutang dengan kita, dan hutang tu selalu dan bukan sikit-sikit lah kan. Sebab biasa kalau kita bersedekah, kita akan niat dulu baru kita keluarkan sedekah. Tapi kalau orang berhutang, tak bayar-bayar, kita masih mengharap dia bayar. Tapi satu masa kita berniat, kita anggaplah kita bersedekah. Tapi dalam pada waktu berniat bersedekah tu, kita masih juga mengharapkan dia bayar. Jadi adakah bila dia bayar, niat sedekah tu kira dah tak jadi, atau pahala sedekah tu kita tak dapat. Lepas tu soalan kedua, dari sudut kerja. Katalah kita bekerja tukar sumur kerja, tapi orang lain yang dapat populariti, ke orang lain dapat nama, tapi kita terpaksa juga buat kerja tu sebab itu dah menjadi amanah kita. Jadi kita pun berniat, okey tak apalah, kita niat pahala sedekah. Tapi dalam masa yang sama kita macam antara ya dengan tak ya tu tetap ada lah rasa berat tu kan. Jadi apakah diterima niat-niat seperti gini dan dapatkah pahala dari sudut itu Ustaz? Assalamualaikum, itu soalan saya. Okey, silakan Ustaz. Baik, soalan yang baik, soalan yang positif kepada kita. Dan saya fikir ramai orang berfikiran begitu. Yang pertama, orang berhutang. Orang berhutang ni, dia masa dia nak berhutang dengan kita ni, dia mengemis lah, nak minta supaya kita beri hutang pada dia. Tapi masa nak bayar, kita pula mengemis dengan dia. Itu terbalik. Baik, jadi yang isu yang timbul ini ialah orang tu hutang dengan kita, dan kita nampak memang bukan dia tak nak bayar, dia tidak ada keupayaan untuk bayar. Memang tak mampu Ustaz? Memang tak mampu. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Pilihan yang pertama, kita tunggulah sehingga dia ada kemampuan. Jadi tak apalah, kita tunggulah. Satu. Yang kedua, memang kita nak niat kita bersedekah dan kita terus terang pada dia, kamu tak perlu bayar, saya anggap itu sedekah saya. Jadi untuk kondisi ini, keadaan ini, memang betul lah, kita dah ubah
daripada pinjam kepada sedekah. Yang kedua ialah soalan tadilah. Dia pun 50-50. Sebenarnya nak kata sedekah sebab tak bayar, tak tahu macam mana. Jadi bagi saya kalau macam tu, itu belum ada keputusan lagi. Itu dalam pemikiran kita. Dan kita tak boleh anggap sedekah lagi sebab tidak ada yang jelas. Kalau sedekah ni betul-betul jelas lah. Sama ada kita beritahu dia ataupun kita dah, aku ni dia bayar ke, dia tak bayar ke, aku anggap sedekah. Itu yang dikatakan sedekah. Sebab kalau Ustaz, kalau tak bayar baru sedekah. Sebab dia mengharapkan lagi sebab fikirannya mengharapkan lagi. Jadi kalau betul-betul kita dah yakin, itu dipanggil sedekah. Yang kedua ialah kita buat kerja, tapi biasalah dalam dunia kerja ni yang meraih keuntungan tu, yang lebih popular tu orang lain. Jadi yang buat kerja siang malam ni tak dapat apa-apa. Mungkin orang atas ke bos dia tak pandang pun, dia pandang kepada orang lain. Sedangkan kerja tu kerja dia. Jadi boleh ke dia niat sedekah? Dalam konteks yang kita sebut tadi, kita sebut tadi, sedekah ni luas kan, termasuklah bekerja, buat amal baik apa semua sekali. Betul lah kita anggap sedekah, tapi yang paling penting jangan kerana dah tak ada cara aku niat sedekah lah, itu seolah-olah macam kita dah tak ada jalan dari iman. Yang sepatutnya kita baiki sikit, yang sepatutnya ialah kalau buat begitu kita betulkan niat kita. Tak apalah aku popular ke, aku tak popular ke, ataupun populariti tu dapat pada orang ke, yang penting aku jalankan tugas aku. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah. Aku akan terus kerja dengan jujur, dengan baik, dengan itqan. Itu betul. Maknanya kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Bila kita berada di pejabat, dia akan ada budaya yang pelbagai. Yang paling penting kita di sini ialah kita buat kerja kita dengan baik, ikut peraturan. Yang kedua, dalam hati kita mengharapkan bahawa jika ada kebaikan daripada kerja ini, mudah-mudahan ia menjadi amal soleh kita. Tenang hati kita. Dia tak akan tenang kalau dah popular, dia popular, tak apalah, aku niat sedekah je lah. Cara kita bercakap tu pun tak berapa nak ikhlas. Di tengah-tengah lagi. Masih kita di tengah-tengah. Tak apalah. Mana sekarang amalan kita buat cara yang terbaik, kerja yang terbaik, dan kita serahkan kepada Allah, insya-Allah. Tak apalah, kau nak glamour, kau glamour lah. Hati tenang, Aiman. Hati akan tenang, insya-Allah. Hati akan tenang. Yang penting aku dah dapat dah. Orang kata pahala sedekah tu kan. Betul. Dan mudah-mudahan Allah akan gantikan dengan berlipat kali ganda. Mungkin Allah berikan kesihatan dan sebagainya. Baik, setuju. Sahabat, kita ada satu soalan cukup menarik Ustaz daripada Nur Azikin Muhammad Yusof. Bolehkah kita bersedekah dengan orang yang kaya sedangkan kita yang tak mampu sebenarnya patut lagi diberikan sedekah? Dah terbalik tu Ustaz kabarnya. Adakah diterima amal sedekah di sisi Allah SWT? Macam kalau kita tengok macam tadilah Ustaz kat office tadi tu kan. Kadang-kadang orang yang tak berapa nak berduit ni, dia suka bawa makanan apa semua, jamu kat kawan-kawan. Yang makan ni pula orang yang senang, orang kaya kan. Tak pernah bawa pula tu. Tak pernah bawa. Okey Ustaz. Tak pernah bawa betul. Sedap makan ni. Bawa lagi orang lain. Bawa lagi. Dia tak payah. Dia makan je. Betul. Allahu Akbar. Baik, bolehkah kita bersedekah kepada orang kaya? Jawapan dia, asas kepada sedekah ni kepada orang yang memerlukan. Asas kepada sedekah ni kepada orang yang memerlukan, bukan kepada orang kaya. Bukan kepada orang kaya. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW, seorang lelaki yang bersedekah kepada orang kaya, tapi dia tak tahu orang tu kaya. Dia sedekah juga. Jadi berlaku perbincangan kalangan sahabat, apalah dia kata orang ni bagi sedekah pada orang kaya. Jadi sebenarnya orang tu dia tak tahu. Nabi kata walaupun orang tu orang kaya, pahala tu lelaki tu dapat, mudah-mudahan orang kaya itu berfikir, ini tahap aku orang miskin sedekah pada aku. Jadi mudah-mudahan daripada kedekut dia tu, dia menjadi seorang yang pemurah. Asas tu sedekah kepada orang yang memerlukan. Tapi kalau berlaku begitu kesilapan dan sebagainya, insya-Allah akan ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perli member dia kot Ustaz. Perli sebab niat dia tadi, sahabat tadi, supaya orang tu, niat dia supaya orang tu berubah kesedaran. Begitu juga lelaki yang sama, dia tersilap bagi kepada seorang wanita yang tidak baik.
Jadi Nabi kata mudah-mudahan wanita tu stop daripada perbuatan tak baik. Maknanya Nabi nak melihat kesan sedekah itu akan ada perubahan. Rupanya nilai sedekah ni dia kuat. Orang sedekah ni orang sayang. Macam Dai Aiman bagi contoh yang real lah sebenarnya tadi, bawa makanan ke pejabat. Bukan mahal pun. Tak. Mungkin nilai dia RM5, RM6, tapi orang seronok. Makan apa nak bagi contoh ni? Dai Aiman pagi-pagi nak makan apa? Biasa karipap Ustaz. Karipap. Karipap Dai Aiman sebagai contoh. Jadi mungkin modal dia mungkin RM5, tapi orang makan sedapnya surut kegembiraan tu. Bukanlah orang tu tak mampu beli karipap. Betul. Mampu. Tapi bila dibuat dalam keadaan begitu, dia akan ada rasa keseronokan dan akan berlaku keakraban. Dan Ustaz sebut tadilah perkataannya silah tadi Ustaz. Silah itu betul. Mahalnya Islam ni sebenarnya mementingkan silaturahim tu, walaupun dengan orang kata sebiji karipap Ustaz mungkin 50 sen je, tapi dapat menghubungkan silaturahim. Betul. Baik. Sahabat kita ada satu soalan menarik Ustaz, Intan Zurina Abdul Razak Ustaz. Dalam kesibukan tugas harian, kita sering mengabaikan solat sunat duha yang menyamai sedekah sebanyak 360 sendi dalam badan kita. Adakah ini juga merupakan sedekah yang harus kita sedaya upaya lakukan walaupun kita sempit dari segi masa? Baik, kalau mengikut dalam hadis Nabi SAW, gambaran yang Nabi SAW sebut ialah ada sendi-sendi kita. Sendi-sendi kita pun ada peranan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam hadis yang saya jumpa, selepas Nabi sebut 300 sendi itu, Nabi kata siapa yang bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar dan mengeluarkan sesuatu yang menyakitkan di jalan raya, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, maka orang ini dia telah menjauhi api neraka. Maknanya bentuk-bentuk kebaikan ini macam-macam yang boleh kita buat. Solat duha itu sebahagian. Saya bimbang juga, takut kita fikir dengan solat duha ni selesai masalah. Bukan begitu. Memang usaha kita solat duha untuk murah rezeki. Tapi solat duha itu mesti disertakan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Mesti ada perancangan strategik dalam kerja. Kita tak mahu orang Islam ni berfikir dengan solat duha ni selesai segala-galanya. Tak. Itu hanya sebahagian daripada cara amalan rohani, amalan spiritual untuk kita murah rezeki. Tapi mesti ada usaha-usaha yang perlu kita lakukan sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh. Menepati masa sebagai contoh. Kita tak mahu kita solat duha, tapi waktu kita solat duha tu mungkin kita ambil waktu kita bertugas di kaunter sampai 20 minit sebagai contoh. Awak pergi mana? Saya solat duha. Oh, bunyi cantik tu. Bunyi cantik. Tapi jangan salah faham, bukan kita sebut macam ni nak menghalang orang lain untuk solat duha. Tetapi kita kena tengok keutamaan. Mana yang lebih utama dahulu. Tapi kalau tak mengganggu waktu kerja kita, dipersilakan. Tak timbul apa-apa masalah. Jadi ini perkara yang sangat penting, iaitu kita kena usaha untuk lakukan apa saja usaha kita, supaya usaha kita itu adalah sebagai satu bentuk sedekah kita, bentuk infak kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh buat macam ni, Dai Aiman, bila kita yakin, kita percaya, yakin kepada janji Allah yang kita sebut tadi. Kita dah tahu dah, tapi nak yakin tu. Kita kata bila bersedekah tak rugi, bila bersedekah tak miskin, bila sedekah Allah Ta'ala akan berkati kehidupan kita. Tahu tu. Kita nak tanam keyakinan betul-betul. Macam mana nak tanam tu? Buat. Kena buat dulu. Kena usahakan. Kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya seperti mana yang disebut oleh Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu berbuat baik, mudah-mudahan kamu berjaya. Baik, Ustaz. Maknanya kalau kita buat pun kita rasa. Baik, para penonton, kita dah tamat dari TV3 dan jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Banyak lagi orang kata kelebihan sedekah yang akan dibicarakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam bab ibadah, iaitu berkaitan dengan sedekah walaupun sempit. Biasalah kita pernah dengar Ustaz orang kata sedekah ni sampai kaya Ustaz Betul. Bukan kaya dulu baru sedekah. Betul. Jadi mungkin ini satu ungkapan yang perlu kita lihat dalam kita nak mencapai orang kata tahap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ustaz, tadi saya pernah terdengar satu ayat Quran yang mengatakan sungguhnya Allah akan mengganjarkan kepada kita satu perkara yang tanpa hisap Ustaz. Punyalah banyak Allah nak berikan kepada kita. Pemberian ataupun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah ada yang Allah Taala sebut ada jumlahnya 700 kali ganda dan sebagainya. Cuma atas Allah untuk menggandakan sama ada pahala memberi kepada kita bighairi hisab, tanpa hitungan. Sebab manusia dia ada hitungan, tapi Allah ni dia ada segala-galanya. Tak perlu pada, kalau kita macam nak bagi sesuatu mungkin ada limit dia lah sebab kita manusia. Tapi Allah yang mencipta manusia, yang memberi manusia, dia boleh bagi tanpa hisab. Maknanya apa saja sama ada dari sudut pembalasan di akhirat tanpa hisab, tak boleh kira. Ataupun di dunia lagi kesan daripada kita buat dia luar biasa. Dia luar biasa. Benda yang kita tak boleh fikir. Dan memberi ni ataupun sedekah ni ada satu yang luar biasa. Saya bagi contoh dan yang masa terbaca satu catatan sahabat saya lah. Dia cerita begini. Dia bercakap dengan kawan dia. Macam saya bercakap dengan Dayang Aiman lah. Cakap-cakap tu ada orang hantar WhatsApp minta bantuan. Dia pun cek dulu, tanya, kena cek dulu. Sekarang ni scammer pun banyak. Betul Ustaz. Dia akan hantar ni pada semua orang yang dia kenal. Dari Aiman lah, Ustaz ni dia hantar semua. Mesej tu sama je. Saya sakit, susu anak saya habis. Tapi dia punya skrip tu sama je. Sama. So kena cek betul-betul lah. Tapi dia cek betul orang tu perlukan. Dia pun bagilah. Mungkin tak tahulah, mungkin 20 ke 30. Sebab duit pun tak banyak dia kata. Tengah dia dah hantar-hantar ni, lepas tu sudah dihantar tu, kawan yang cakap depan dia ni, kamu nak pergi ke tempat ni kan, aku bagi kamu RM400. Maksudnya nak Iman, waktu dia sedang hantar pada orang tu RM30 tu bantuan, kawan dia duduk depan duduk cakap dengan ni, bagi RM400 kat dia. Itu contoh-contoh yang biasa berlaku. Ini tak perlu cari contoh yang payah, akan berlaku dalam kehidupan kita macam tu. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi satu bentuk pengajaran kepada kita. Kalau kita infak, Allah akan bantu kita. Allah akan, tadi kita dah sebut, fahuwa yukhlifu, Allah akan balas. Ini janji Allah Ustaz. Ini janji Allah. Sama ada duit ke, sama ada kesihatan ke, sama ada pasangan yang baik ke, sama ada apa pun, yang pasti Allah balas. Dan tidak ada yang sia-sia. Infak ni, sedekah ni tak akan sia-sia. Akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wallahualam. Baik Ustaz. Sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Silakan. Bersama dengan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, saya Haji Tukinon dah cakap tadi. Okey, silakan Tuan Haji. Baik, soalannya gini Ustaz. Ini ada hamba Allah Ustaz. Hidup dia ialah susah lah Ustaz. Nak makan pun kadang-kadang tak cukup anak beranak dia. Jadi sekarang nak minta pandangan atau nasihat Ustaz. Hati dia tu memang nak sedekah Ustaz. Walaupun dia tak mencukupi makan untuk family. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Mana satu yang lebih afdal? Nak bagi sedekah ke ataupun nak bagi makan pada anak bini dia yang kekurangan? Itu saja soalannya ya pagi ini Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Tuan Haji yang bertanya kepada kita. Kalau berdasarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebut, ala kullil muslimin fi kulli yaumin sadaqah. Setiap orang mukmin tu kena setiap hari kena sedekah. Bukan seminggu sekali, bukan 2 hari sekali, setiap hari kena sedekah. Kemudian sahabat yang susah ni tanya. Sahabat ni ada yang kaya, ada yang susah. Dia kata, wa man yutiqu dzalik, siapa yang mampu sampai hari sedekah ni? Maka Nabi kata, imatatukal adza ani tariq sedekah.
Ni kamu buang benda-benda yang menyakitkan di jalan raya itu sedekah. Wa irsyaduka rajul muslim at-tariq sedekah. Kamu tunjukkan jalan. Orang tanya jalan nak pergi mana, lorong apa, kamu tunjukkan tu sedekah. Dan ibadah seorang muslim itu sedekah. Kamu mengiringi jenazah itu sedekah. Kamu menjawab salam itu sedekah. Maksudnya Tuan Haji di sini, konsep sedekah itu luas. Tapi kalau dia sendiri dia suduk, dia susah, dia nak sedekah, pastikan wabda' man ta'un. Orang yang di bawah tanggungan kita dulu. Bagi settle tu dulu. Kita tak mahu tolong-tolong orang, lepas tu kita merayu-rayu pada orang. Cuma bila kita sebut sedekah ni, bukan mesti jumlah yang banyak. Ikut kemampuan kita. Kalau kemampuan kita RM10, RM10 lah. Kemampuan kita RM1, RM1 lah. Tapi kita berjiwa besar, kita nak bantu orang. Kita nak bersedekah. Itu yang mesti kita letakkan dalam pemikiran kita. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik. Apakah kelebihannya orang yang istiqamah bersedekah sikit-sikit tetapi setiap hari berbanding orang yang bersedekah banyak tetapi sekali saja, Ustaz? Jawapannya ialah seperti yang hadis kita baca tadi, elok kita buat benda tu berterusan. Banyak sikit itu bukan persoalannya. Cuma ada orang tu dia bagi banyak tu, dia tak naklah buat hari-hari. Betul tak? Ada orang tiap-tiap pagi dia sedekah RM10. Jadi sebulan RM10, RM300. Sebulan RM300. Ada orang dia tak nak buat macam tu. Dia bagi sebulan sekali RM300. Saya fikir itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang kita tak naknya, kita buat sekali je. Last sedekah bulan puasa itu. Lepas tu senyap, ruyuk. Sebenarnya bagi kita, terutama lelaki ni, untuk infak masjid ni cukup mudah. Cukup mudah. Sebab tu saya fikir lah. Ini pandangan saya lah. Tak sepatutnya. Ini pandangan saya. Tak sepatutnya kita kalau dah pergi masjid hari Jumaat tu, kita tak bersedekah. Sedekah lah. RM1 pun tak. Dia perkara ni budaya kita. Tapi setengah kita, tak apalah. Jadi kita kurang-kurang, kalau kita bagi, katalah kita bagi RM1, saya bagi contoh, kurang-kurang dah RM4 untuk masjid. Cuba bayangkan, duit itu digunakan macam-macam untuk pembangunan masjid, untuk buat program kuliah, macam-macam perkara. Jadi ada sumbangan kita. Kalau kita tak buat sedekah macam tu, tak ada. Maknanya bab untuk makmurkan masjid, imaratul masjid itu tak ada. Alangkah baiknya kalau kita boleh mulakan sekarang, setiap hari Jumaat kita solat Jumaat tu, bila tong lalu tu, orang kata jangan senyum saja, jangan tengok saja, jangan buat tak tahu, jangan buat tidur. Infaklah barang RM1 pun, supaya itu adalah sebahagian daripada amal kebajikan kita. Dan saya pernah ada satu pakcik ni, dia ajar anak dia macam mana, Ustaz? Setiap kali anak dia pergi sekolah, dia bawa RM1, Ustaz. Dan RM1 ni khas untuk tabung sekolah dia. Betul. Macam tu, Ustaz. Jadi didikan itu yang sebenarnya penting. Pendidikan pada awal. Baik, Ustaz sebut pendidikan tadi kan. Sahabat kita ada satu soalan ni. Rosmah Hizan Abdullah, adakah dikira sedekah jika kita sedekahkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, Ustaz? Betul. Antara bentuk sedekah selain daripada sedekah harta itu ialah kita infakkan ataupun sedekahkan ilmu, kita kongsi ilmu. Dan hebatnya sedekah ilmu ni, bila seseorang itu bersedekah dengan ilmu tadi dan orang tu beramal, jadi kita yang tunjukkan jalan tu pun kita dapat pahala. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang tunjukkan jalan kebaikan seolah-olah dia buat perkara tersebut. Kita mungkin bila termenung, kita tak buat apa pun, kan Allah Ta'ala nak bagi macam tu. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Dia boleh bagi berapa banyak pahala kedudukan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah orang kata dalam kita menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, bila mana orang buat, kita pun dapat pahala. Senangnya nak boleh pahala, Ustaz ya. Baik, sahabat kita di Facebook, Muhammad Luqman, benarkah Allah tidak akan memandang kita di akhirat kelak jika kita bersedekah kepada orang lain, sedangkan masih ada orang tua dan keluarga terdekat yang lebih memerlukan, serta ada yang sedang hidup dalam kesusahan? Setiap kebaikan yang dibuat oleh kita ni ada nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpamanya kita kalau menolong orang lain, itu ada pahala, kita tak boleh nafikan. Tak adalah sampai ke peringkat tidak ada nilaian pahala apa yang kita buat. Cuma
kewajipan kita tu ada. Jadi Allah Ta'ala ni akan tanya, apakah amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah sebagai pemimpin dan kamu akan ditanya oleh Allah bagaimana yang kamu pimpin. Kalau kita ketua keluarga, kita lah sebagai contoh, kita sebagai suami lah sebagai contoh. Nafkah kita pada isteri, bentuk sedekah kan? Itu sedekah wajib. Dia bukan sunat. Kita pastikan beri kepada anak-anak kita, kehidupan anak-anak kita untuk sekolah dan sebagainya. Itu sedekah yang kita sebut sebagai sedekah wajib. Maka yang ni mesti kita buat. Kalau kita tak buat, itu ada kesalahan lah. Tapi yang kita tolong orang tu ada pahala tu ada. Tapi ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita kena pandai mengutamakan mana. Utamakan yang wajib dahulu, kemudian baru yang sunat. Tak boleh kita dahulukan yang sunat, kemudian kan yang wajib. Kita kena tahu asas kepada fiqhu al-aulawiyat ataupun fiqh keutamaan. Ini yang perlu ada kepada kita. Tambah pula bila disebutkan tadi bersedekah kepada orang tua ataupun kepada ibu dan ayah kita. Orang kata itu salah satu orang kata suntikan kepada seorang tu nak menjadi lebih kaya lagi selepas tu, Ustaz. Baik, kita nak berehat seketika dan kita nak akan bicara selepas ini para penonton. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam harta yang kita ada itu, ada sebahagiannya untuk orang lain. Baik Ustaz, saya banyak dengar lah Ustaz, kisah orang-orang berjaya kat luar sana, orang kaya raya kat luar sana Ustaz. Mereka tak tinggalkan satu perkara Ustaz, iaitu bersedekah kepada ibu ayah. Boleh Ustaz cerita sikit tak, apa kelebihan-kelebihan yang dapat kita bersedekah kepada ibu dan ayah terutamanya? Bila kita sebut ibu ayah ni ialah dalam konsep birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Banyak sekali ayat hadis yang menceritakan perkara tersebut, antaranya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala telah wajibkan kepada kamu untuk tidak mengabdikan diri melainkan hanya kepada Allah dan kepada kedua ibu bapa berbuat baik. Konsepnya ialah berbuat baik kepada ibu bapa. Apa dia? Cakap dengan baik, dengan nada yang baik, mengambil berat, memastikan makan minum. Ini konsep-konsep kebaikan ataupun berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni, dia akan mendapat jaminan-jaminan tertentu yang seperti yang disebut dalam hadis Nabi, cerita-cerita yang Nabi, ini tajuk lain lah dari iman. Tapi akhirnya Rasulullah bayangkan orang yang buat baik ini, dia akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Termasuklah kisah Uwais Al-Qarni, satu kisah yang menarik, bagaimana kebaktian kepada ibu bapa itu sehingga Nabi sebut dalam hadis. Sehingga Sayyidina Umar mencari siapakah Uwais Al-Qarni. Apa bentuk kebaikan dia? Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan saya fikir setiap orang yang ada ibu, ada ayah, kena letakkan ini perkara penting dalam kehidupan kita. Dalam kesibukan kita bekerja buat itu ini, jangan lupa kepada ibu ayah kita yang membesarkan kita. Bukan sekadar membesarkan kita saja, yang sentiasa mendoakan kita. Mungkin hidup kita hari ini yang sebahagian kita dapat bukan hebat kita, bukan doa kita, tapi daripada doa kedua ibu bapa kita. Mak ayah kita mungkin dah tak ada, tapi doanya terus berjalan. Kita terus mendapat kejayaan-kejayaan dalam hidup. Kenapa? Antaranya doa yang pernah dibaca, yang dilafazkan oleh ibu dan ayah kita, yang bermunajat di pertengahan jalan, di pertengahan malam, untuk kita hidup bahagia. Bagi mungkin tak seberapa Ustaz, tapi yang mahal itu adalah doa tadi tu daripada kebaikan yang kita buat kepada kedua bapa kita. Baik Ustaz, sahabat kita ada satu soalan menarik. Bagaimanakah golongan yang tidak mampu, sebagai contoh golongan yang tidak bekerja, yang tidak mempunyai pendapatan tetap, penganggur ataupun suri rumah sepenuh masa dalam konteks sedekah, walaupun sempit, sedangkan ada di kalangan mereka yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Apakah cara sedekah yang sesuai agar mereka juga dapat ganjaran pahala seperti orang lain yang bersedekah? Maklumlah, mungkin suri rumah kerjanya di rumahnya, tak ada gaji pun Ustaz. Tapi adakah cara untuk bersedekah bagi mereka ini Ustaz?
Dia ada dua jawapan lah. Jawapan yang pertama, sedekah yang kita masukkan tu sedekah duit. Kalau katakanlah suami dah bagi kepadanya, bukan duit suami dah bagi, katalah suami dah bagi pada untuk dia tu, katalah RM300. Jadi daripada RM300 tu dia nak sedekah RM1 contoh. Itu tak ada masalah. Sebab itu bukan duit suami lagi. Itu duit dia terpulang kepada dia untuk dia bersedekah, dan dia tak perlu minta izin suami sebab bukan duit suami. Maksud saya di sini, kita masih tetap boleh bersedekah dengan duit, cuma jumlahnya tak banyak. Tak apalah, jumlahnya tak banyak. Satu. Yang kedua, sedekah selain daripada duit tadi yang kita dah sebut tadi, amal ma'ruf, nahi munkar, bercakap baik, al-kalimatut thayyibah, sedekah makna kalimah-kalimah yang baik, cakap-cakap yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Semua itu adalah bentuk sedekah yang boleh kita buat. Bukan satu yang susah pun. Buat baik ni sebenarnya senang, sebab buat baik ni dia sesuai dengan fitrah kita. Yang sebenarnya susah nak buat tu benda tak baik. Sebab benda tak baik, fitrah ni lawan. Dia tak, jangan buat benda tu tak baik. Tapi kita lawan fitrah kita, buat juga. Itu yang kadang orang buat benda tak baik tu, hati tak tenang, tak syok, tak seronok, fikir kesalahan tu sampai bila-bila. Tetapi kalau kita berbuat baik tadi, termasuk sedekah dalam pelbagai bentuk tadi, ianya akan memberi ketenangan kepada kita. Ada seorang si rumah ni Ustaz kan, dia letak satu tabung ni, dia tulis itu tabung sedekah subuh. Dan setiap pagi duit RM1 Ustaz, dia akan masuk RM1. Bangun tidur je celik mata je ambil RM1, letak dalam tabung. Maknanya ialah tak kisahlah besar mana pun yang kita beri Ustaz. Setuju. Tetapi sebenarnya itulah kebaikan yang kita nak lakukan. Baik, sahabat kita, ada soalan lagi Ustaz mengenai Aisyah Ica, bagaimana kaedah terbaik bagi ibu bapa dalam menerapkan amalan sedekah kepada anak-anaknya sejak dari kecil lagi agar menjadi amalan yang berterusan nanti Ustaz. Saya sangat setuju kalau kita sebagai ibu dan ayah ni menunjukkan contoh. Cara tu pelbagai. Umpama saya bagi gambaran saja. Umpamanya kalau kita nak beri, kata orang minta bantuan tu, bukan kita yang hulurkan. Kita minta kepada anak kita, duit kita lah. Anak kita tak ada duit lagi. Minta dia hulurkan supaya dia biasa. Ataupun hari Jumaat, jangan kita yang letak dalam tong tu. Biar anak kita letakkan dalam tong tu. Biar dia daripada kecil lagi dia nampak membantu orang ini ataupun bersedekah ini sebahagian daripada budaya hidup. Dia tak asing lagi. Ataupun kalau kita buat bantuan, pergi program-program bantuan, ajak sekali anak kita supaya dia daripada kecil dia dah nampak. Dia tengok, pertama dia tengok kesukaran hidup tu. Maknanya akan lahir rasa syukur. Walaupun kita susah, ada lagi orang lebih susah. Yang kedua ialah pembudayaan itu. Maknanya daripada kecil lagi. Jadi bila kita membesar, kalau anak tu membesar, benda tu dah tak pelik, benda tu dah rutin, benda tu dah biasa, dia kena buat. Ini yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Melatih rasa syukur tu saya suka bila Ustaz sebut tadi kan. Ni Ramli Seru Ustaz. Kita ada bersama dengan Ramli Seru bagaimana untuk menghindar rasa malu ketika hanya mampu bagi sikit untuk bersedekah. Sedang kita digalakkan bersedekah walaupun sempit Ustaz. Rasa malu pula. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, hadis Bukhari Muslim ni, Nabi SAW sebut begini, afdalus sadaqati an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa tashal al-faqra. Kata Rasulullah, seafdal-afdal sedekah ialah kamu sedekah waktu kamu sihat ni, kemudian kamu kedekut, rasa sayang. Itu seafdal-afdal sedekah. Dan pada masa yang sama kamu mengharapkan kekayaan dan bimbangkan kefakiran. Waktu ni paling baik kita bersedekah. Dan tak timbul isu malu ni. Sebab Allah Ta'ala tidak melihat jumlah yang kita sumbangkan. Yang Allah lihat ialah bagaimana kita ni sumbang ataupun tidak. Bukan jumlah. Bukan RM jumlahnya berapa. Tetapi kesudian kita, kesungguhan kita untuk infak harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peluang berbuat baik ini banyak. Kerana itu kalau kita tengok majlis agama Islam dan juga kita kata tahfiz-tahfiz yang membuat wakaf tunai sebagai contoh. Jadi bila kita sebut wakaf ni,
bentuk sedekah lah, sedekah jariah lah. Dulu macam payah kata nak wakaf tanah harga 500,000 mungkin tak mampu. Tapi cuba bayangkan orang ni bagi RM10 sehingga terkumpul 500,000 dan dibeli sebidang tanah pun dibangunkan pembangunan di situ. Maknanya hasil di situ pembinaan bangunan wakaf itu, tahfiz wakaf itu datang daripada semua umat Islam. Cuba bayangkan. Masya-Allah. Cuba bayangkan. Ini kehebatan bila kita infak, bila kita bersedekah. Baik Ustaz. Soalan terakhir Ustaz, sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini bersama dengan Adi Muhammad, bagaimana orang yang bersedekah untuk duniawi nak dapat nama kot, sedangkan dengan sedekah dengan mengharapkan ganjaran dunia yang lebih, tetapi pahala diletakkan nombor 2. Sebagai kesimpulan Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Baik, sudah tentu bila bersedekah itu akan dikira amalan bila kerana Allah, nawaitu dia kerana Allah, itu hadis Nabi yang sahih, innamal a'malu binniyat. Jadi seseorang yang buat itu kerana dunia, nama, pangkat, kedudukan, itu amalannya kalau berdasarkan hadis, ayat Quran juga itu ditolak. Cuma dai iman, kalau dia buat itu kerana Allah tapi dia nak Allah bagi dia kaya, Allah dia bagi dia senang, itu tak termasuk dalam amalan sedekah yang ditolak. Sebab yang dia nak tu walaupun keduniaan tapi daripada Allah. Yang tak bolehnya ialah kerana nak pujian manusia, nak nama, itu tak boleh. Itu nawaitu bukan kerana Allah, tapi dia kata aku sedekah ni aku nak supaya murah rezeki aku, Allah murahkan rezeki aku, jadi kaya, nak jadi kaya. Sebab dia kaitkan dengan Allah tadi, bukan dia nak minta dengan daya iman, dia nak dengan Allah. Jadi sebahagian ulama kata orang yang buat begitu sedekahnya diterima oleh Allah kerana akhirnya dia nak kepada yang diberi oleh Allah. Allah Ta'ala yang tentukan. Maknanya bukan dia minta mengharap pada manusia, tapi dia mengharap pada Allah SWT. Dan balasan di dunia itu adalah daripada Allah. Begitu. Okey, baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Kita dah berada di akhir siaran Ustaz. Kita nak minta Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa kita Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Rasa nak terus bersedekah kejap lagi kan. Baik, para penonton, esok temu janji kita dalam topik perbincangan yang cukup menarik, pengajian hadis 40 Imam Nawawi, pelihara amalan, pelihara iman, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof dan juga moderator Dai Azrin. Para penonton, jumpa esok. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup